seorang anak, seorang ibu yang beragama Islam. Seorang anak kepada ayah kita yang juga beragama Islam. Justru itu kita pun jadi orang Islam. Alhamdulillah. Seperti mana yang sering saya sebut, mengajak kita untuk mengandaikan seandainya mak dan ayah kita bukan orang Islam, agak-agak kita nak jadi apa? Agak-agak kita nak jadi apa? Sebab itulah saya ajak kita semua dan terutamanya diri saya sendiri ini untuk bersyukur banyak-banyak di atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka untuk menyempurnakan keimanan kita, dia kena ada 3 perkara. Untuk menyempurnakan, nak bagi jadi kita ni seorang mukmin yang sempurna sebagai seorang mukmin, dalam arti kata yang sebenarnya kena ada 3 perkara. Tak ada 3 perkara ni, confirm tak sempurna. Jadi syarat kesempurnaan iman yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi. At-tasdiqu bil qalbi, yakni membenarkan dengan hati secara jazam, yakni secara putus, membenarkan dengan hati kita bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar penyembahan melainkan Allah, dan menyaksikan bahawa Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Itu syarat kesempurnaan iman yang pertama. Apa dia? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kita bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia panggil apa? Kalimatus syahadatain, 2 kalimah syahadah. Semua pakat-pakat dalam hati kita, memang kita yakin sungguh-sungguh, kita percaya sungguh-sungguh, secara jazam, secara putih, tak ada lain Tuhan melainkan Allah. Meyakini dan mempercayai serta beriman bahawa Muhammad itu ialah Rasulullah. Percaya dengan apa? Dengan hati. Syarat pertama. Yang kedua, wal iqraru bil lisan, dan mengucap dengan lidah, dengan cara menzahirkan keimanan dalam hati bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar penyembahan melainkan Allah. Yakin sungguh-sungguh dengan jazam, dengan putus dalam hati bahawa Muhammad itu ialah Rasulullah. Kena buktikan dengan iqrar, berikrar, bersyahadah dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikrar dengan lidah. Tak cukup baru apa? Baru 2. Nak bagi sempurna iman sungguh-sungguh, wal amalu bil arkan, ay wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan segala rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, yakni beramal segala rukun-rukun itu dengan apa?
bil jawarih, dengan anggota tubuh badan. Jadi di antara tuntutan iman yang pertama as-salah, mendirikan solat, sembahyang. Jadi nak mendirikan solat dengan apa? Bil jawarih, dengan menggunakan anggota tubuh badan. Mula-mula buat apa? Sebelum sembahyang, pastikan tubuh badan kita suci dan bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci tubuh badan daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi orang yang berhadas besar boleh sembahyang tak? Tak boleh sembahyang. Masuk dalam masjid pun tak boleh. Hadas besar. Sebab dia berjima pada waktu malam hari ataupun siang hari. Kadang-kadang ada orang dia lupa. Dia main masjid lah. Masuk dalam masjid lah. Sembahyang sunat tahiyatul masjid lah. Dia ingat-ingat, aku kan ni tak angkat hadas besar. Pagi tadi mandi biasa-biasa, mandi ya, lupa nak angkat apa? Lupa nak angkat hadas besar, yang ni tak mandi hadas. Maka lah ni juga dia kena keluar masjid. Buat apa? Balik rumah. Mandi. Angkat hadas besar. Kalau berasa balik rumah tak ada nak main balik, tengok bilik ayah di masjid, pergi mandi. Mandi apa? Mengangkat hadas besar. Itu ambil wuduk elok, barulah masuk main masjid, barulah boleh sembahyang. Itu tuntutan syahadah yang pertama ialah wa iqamis salah, dan mendirikan sembahyang. Itu tuntutan iman tau. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh badan. Bila nak sembahyang, guna tubuh badan. Masuk main masjid, diri betul, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Guna anggota lah, guna tangan untuk angkat tangan bertakbiratul ihram. Guna anggota dah nak mengucap Allahu Akbar takbiratul ihram. Guna apa? Guna mulut, guna lidah, iaitu menterjemahkan keimanan dalam hati dengan anggota lidah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram merupakan apa? Merupakan rukun qauli. Apa dia rukun qauli itu, Ustaz? Rukun qauli, rukun yang diucap dengan lidah. Pernah tengok tak orang sembahyang? Mulut tak menguat, tak kata Allahu Akbar. Walaupun dia pakai jubah putih macam saya, walaupun dia pakai serban besar, dia sangkut syal atas tengkok, dia pakai jubah atas pada tumit, kononnya nak ikut sunnah Nabi SAW, bagus, tapi takbir tak sebut Allahu Akbar, maka semayangnya tidak sah. Sebab rukun qauli yang pertama dengan menyebut Allahu Akbar, yang dimulai dengan alif Allah, yang diakhiri dengan huruf ra, tak sempurna, maka semayang dia tak sah. Walaupun 30 tahun dah semayang, sampai lebam daily apa tumpuk? 3 tumpuk, tangis tumpuk, tangis tumpuk, tangis tumpuk. Apa tumpuk? Bertumpuk-tumpuk, masya-Allah, tapi semayang dia tak sah. Sebab apa? Wal amalu bil jawarih, dia tak betul. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Bersembahyanglah kamu semua seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi yang pertama dia pada tuntutan iman yang pertama selepas mengucap dua kalimah syahadah, wa iqamis salah,
dan mendirikan solat. Yakni wal amalu bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh badan untuk bagi memperlengkapkan dan menyempurnakan iman kita. Contoh semayang, pergi buat umrah, buat haji. Buat masa ni tak boleh pergi buat umrah, sebab ada awaiq, ada halangan. Ada halangan disebabkan menjalarnya virus COVID-19. Tak boleh pergi. Belum dibenarkan lagi oleh pihak berkuasa, sama ada pihak berkuasa Malaysia, juga pihak berkuasa di Saudi Arabia. Okey, andaikan kita boleh pergi. Kita boleh pergi, kita nak buat apa? Nak buat umrah. Kita niat atas kapal terbang. Sebelum sampai miqat al-makani, sebelum sampai sempadan tempat, di atas kapal terbang, kapten ataupun pilot buat pengumuman. Tuan-tuan, puan-puan, tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan sekalian, InsyaAllah kita bersyukur banyak-banyak perjalanan kita hari ini berjalan yang begitu lancar. Cuaca di tanah air amat baik, dan cuaca di destinasi kita di Jeddah juga amat baik seperti mana yang kita dapat informasi. 20 minit daripada sekarang kita akan melepasi miqat al-makani, sempadan tempat. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang akan melaksanakan ibadah umrah, yang belum lagi berniat, bolehlah berniat dari sekarang supaya tidak terlepas daripada sempadan miqat al-makani. Kita pun apa? Dah pakai kain ihram siap-siap dah. Atas kapal terbang buat apa? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tu lafaznya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pasang niat hati, sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Sampailah di Jeddah, kapal terbang pun mendarat. Pilot yang pengalaman landing cantik saja, turun cantik saja. Dia tak terjun terus, dia turun elok. Alhamdulillah, sampai. Peterbang pun berhenti. Semua dah dapat daripada keselamatan di bawah. Di atas pun dah dapat arahan, boleh buka pintu kapal terbang. Kita pun bangun daripada kursi mesin, turun. Berihram dah ni, bayang kita berihram dah. Hak dalam masjid pada hari ini kita bayangkan kita sedang berihram. Duk atas terbang ni, tu pun dah. Di mana? Lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah. Sudah berihram. Kita pun turun dari kapal terbang, jalan masuk dalam terminal. Kemudian melepasi apa? Immigration, beratok dulu, cop pasport antarabangsa. Alhamdulillah keluar. Dia tengok visa kita pun ada, COVID-19 pun tak ada dah. Alhamdulillah kita pun keluar daripada apa? Daripada terminal, pergi kat mana? Kat luar di sana, orang duk tunggu kita dah. Muassasah duk tunggu kita dah di luar sana tu dengan bah. Kita pun ambil barang kita, pakat-pakat naik bah yang disediakan, dia bawa kita pergi hotel. Alhamdulillah, ujar rahmat. Ujar apa? Ujar rahmat. Alhamdulillah. Kawan-kawan kita tak main lagi dalam perjalanan, ujar rahmat. Okey. Dah sampai dekat hotel, check in hotel pula. Dapat kunci bilik apa semua dah naik atas. Mutawif bagi tahu saat lagi dah selesai dah, naik hotel dah, kita disediakan makan tengah hari.
sebab sampai tengah hari. Semua turun di mat'am, cafeteria, hotel tingkat 1A, kita pun turun. Makan-makan semua. Mutawif kata semua ada ke? Ada. Okey, sebelum kita nak pergi tawaf, pastikan semua berwuduk. Pastikan apa? Semua ada yang semayang. Sebab syarat sah tawaf wajib kena yang semayang. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh badan untuk apa? Untuk nak pergi tawaf di Baitillahil Haram sebanyak 7 pusingan. Niatlah dalam hati tawaf dengan menggunakan apa? Al-jawarih, anggota tubuh badan dengan kaki, tubuh badan semua cukup tawaf di Baitillahil Haram untuk membuktikan, untuk menyempurnakan iman yang jazam, yang utuh dalam hati kita. Buat amalan ikut sunnah dan buat amalan dengan anggota tubuh badan. Tengah-tengah duk tawaf 7 pusingan, terkentut pula dah. Apa dia? Terkentut. Boleh terus tawaf lah. Boleh terus tawaf lah. Tak boleh meneruskan tawaf. Kalau tawaf juga tak sah dan berdosa. Sebab tawaf keliling Baitillah tak ada wuduk. Ada orang dia takut kawan dia tinggal. Sebab dia pertama kali pergi buat umrah, pertama kali masuk dalam haram, pertama kali tawaf di Baitillah Haram. Dia pun tawaf bersama isteri dia, kawan dia, Tok Imam, datang ke masjid, pergi sekali dengan dia. Tok Imam datang ke masjid, semua dah banyak kali nak pilah, tak ada masalah. Dia kali pertama pergi, tengah-tengah duk tawaf 3 round, terkentut. Dia boleh tak terus tawaf? Tidak boleh meneruskan tawaf sebab uduk batal. Dia nak tinggal grup dia 40 orang tu, dia takut orang tinggal dia. Kalau dia tak ikut, dia takut orang tinggal. Dia pun gagah tawaf juga. Sah kata sah tawaf dia? Tak sah. Tapi dia gagah tawaf juga. Tak sah lah tawaf dia. Hak grup semua tawaf sampai 7 pusingan. Selesai dah. Pergi kat belakang makam Ibrahim, sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat tawaf 2 rakaat. Dia pun sembahyang juga. Sah kata Allah sembahyang sunat dia? Tak sah. Lepas tu pula dah, lepas orang dah sembahyang sunat dah, Muntawif kata selesai. Doa lagi, doa dah belakang multazam, depan multazam. Semua bersedia untuk kita pisai, bersedia. Muntawif pun bawa bendera satu, hak 39 orang ikut Muntawif. Dia tak kita kata dia tak ada yang sembahyang. Dia pun pisai. Lepas tawaf apa dia? Sa'i. Dia sa'i tu 7 pusingan, setiap langkah berdosa. Sebab apa? Sebab dia mesti sa'i selepas sempurna tawaf rukun. Tawaf rukun dia tak sempurna lagi 4 round. Sebab pusingan ketiga apa dia tadi? Batal yang sembahyang. Dia gagah sa'i juga. Sampai dekat Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai dekat bukit Safa, Jabal Safa, orang pun bismillahi Allahu akbar walillahil hamd, mula sa'i. Dia pun sa'i juga. Sa'i tidak disyaratkan ada yang sembahyang. Tak ada yang sembahyang pun boleh sa'i. Orang perempuan tengah-tengah duduk sa'i, dia turun haid, boleh teruskan sembahyang sebab sa'i tidak diwajibkan ada wuduk. Tapi orang hak masa duk tawaf tadi batal wuduk, dia haram sa'i. Sebab apa? Sebab mesti dah ada
tertib. Salah satu rukun daripada rukun-rukun umrah ikut tertib. Tertib yang pertama tak selesai sebab tawaf dia tak sah sebab kentut. Dia sa'i dalam keadaan berdosa. Seround 2 orang, 3 orang sampai kat lampu hijau, maka dia pun sunat berlari-lari anak dan pegang ramal. Dia lari anak. Saat ni sampai pusingan terakhir dia sampai di mana? Sampai di Marwah. Sampai di Marwah orang buat apa? Bergunting ataupun bercukur. Bergunting ataupun bercukur. Dia tengok Tok Imam bergunting bercukur, dia pun bergunting bercukur. Setiap helai rambut dia yang gugur, yang sebab dia gunting dia cukur tu haram. Masya Allah. Selesai. Orang kata selesai, orang balik hotel, dia pun balik hotel. Jangan umrah dia tak sah. Balik hotel kebetulan dia pula pergi package, dia bayar lebih sebab dia duduk sebilik 2 orang dengan isteri dia. Dia duduk apa? Orang dia duduk sebilik 4 orang, dia nak duduk sebilik 2 orang. Privacy. Isteri dia sah buat umrah, dia tak sah sebab awah dia tak sah. Kentut pusingan ketiga. Masya Allah. Dah duduk dalam hotel 2 orang. Suami isteri pula dedahkan aurat. Akhirnya kunci bilik elok-elok, mereka pun berjima. Berjima. Dia berjima dalam keadaan berdosa. Sebab apa? Sebab orang yang masih dalam ihram, belum sempurna umrah, di antara 13 larangan semasa ihram umrah dan ihram haji ialah berjima. Dia jima walaupun isteri dia yang sah, dia sedang melakukan jima yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab baru itulah kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu. Maka di kesempatan hari yang mulia ini saya nak menasihati diri saya, tuan-tuan, bapa-bapa, abang-abang, adik-adik dan anak-anak yang datang semayang Jumaat di masjid kita Sungai Limau ni, rajin-rajinlah menghadirkan diri ke dalam majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, masjid kita, Masjid Sungai Limau ni antara masjid yang aktif di kawasan daerah Kulim ni. Aktif dengan apa? Aktif dengan majlis-majlis ilmu. Malam-malam ada kuliah. Saya pun kadang-kadang, yang berbahagia Cikgu Nordin telefon ke saya, "Ustaz, bulan ni ada kosong tak?" Cik, ada kosong tarikh. Kebetulan di masjid kita ni pun ada kosong tarikh tu, ambil. Saya pun kadang-kadang diberi kepercayaan untuk menyampaikan kuliah di masjid ni. Bagi tahulah ke adik-beradik kita, bagi tahulah ke anak-anak menantu kita, bagi tahulah ke rakan-rakan dan jiran-jiran kita, supaya ramai-ramai datang mengimarahkan masjid kita ini di dalam majlis-majlis ilmu. InsyaAllah. Hari ini hari Jumaat, semua pakat datang awal. Alhamdulillah. Hujan duk turun lebat tu. Hujan lebat ni sebab apa? Sebab ramai orang tua-tua sedang beristighfar. Sebab Allah Ta'ala tahan hujan kemarau sampai berbulan-bulan. Sebab apa? Sebab banyak orang buat maksiat. Maka di sana ada orang tua-tua, mereka duduk di rumah, ambil wudu, ambil yang semayang, hampak jadah, semayang solat duha 2 rakaat. Dia tak pergi mana, dia pegang tasbih, dia beristighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dia beristighfar, memohon keampunan Allah, bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nuh kepada kaum engkau, istaghfiru rabbakum, mohonlah keampunan, beristighfarlah kamu semua kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Tuhan kamu Allah itu Tuhan yang maha pengampun, maha penerima taubat. Dengan sebab kamu bertaubat, beristighfar, memohon keampunan Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Ta'ala akan turunkan untuk kamu semua hujan yang lebat daripada langit. Masya Allah. Ini hujan ni ada kaitan ni. Sebab apa? Ada hamba-hamba Allah duk minta ampun, minta maaf, bertaubat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala dengan sebab itu Allah Ta'ala menurunkan hujan. Hujan apa ni? Hujan rahmat. Jumaat, hari di saat yang penuh dengan keberkatan dan makbul doa, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dengan sebab turun hujan sebab ramai orang bertaubat kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, Allah Ta'ala akan tambah untuk kamu dengan harta benda dan kekayaan. Masya Allah. Jangan kita anggap sebagai satu bebanan hujan. Dah. Kalau kita baca Quran, rupa-rupanya turun hujan ini juga merupakan sebab daripada ramai hamba Allah yang sedang bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sebab mustabab, wa yumdidkum bi amwalin, Allah Ta'ala nak menambah banyakkan untuk kamu semua, kata Allah, amwal. Kalau mal, satu harta, singular ataupun mufrad. Satu ya, sikit. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa yumdidkum, bukan bimalin, tapi bi amwalin, dengan harta yang banyak. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan untuk kita semua dengan harta yang banyak, rezeki yang halal, melimpah ruah. Amin ya rabbal. Dengan rezeki itu kita infak dalam tabung masjid kita. Musim COVID-19 ni mungkin jiran tepi rumah kita beras pun tak ada. Kita yang Allah Ta'ala bagi rezeki lebih ni, berkongsilah rezeki, beli beras sekampit 5 kilo pun tak apa, pergi hantar kat mereka. Tengok mak menakan kita di kampung, gula pun tak ada, beras pun tak ada, apa pun tak ada, tepung pun tak ada, apa pun tak ada, nak motong tak boleh hujan. Anak tak ada, menantu tak ada, dia sebatang kara, tua dah umur 60-70, nak kerja tak boleh. Anak menakanlah, berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kerja di mana? Kerja di Kulim High Tech. Apa dia? Engineer. Gaji apa? Sebulan 12,000. Takkan tak boleh keluar daripada 12,000 tu 5-60 ringgit beli barang kepada dapur, balik hantar ke mak menakan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Di samping Allah Ta'ala jamin nak bagi tambahan rezeki, dia juga berjamin untuk menambahkan anak-anak. Jadi siapa yang kahwin lama dah, tak dapat anak lagi, banyak-banyak beristighfar. Itu formula dia, banyak-banyak beristighfar, mintalah keampunan, bertaubat kepada Allah, lepas tu berdoa banyak-banyak dengan supaya dapat anak dan zuriat yang salihah. Okey, lagi 5 minit masuk waktu. Saya mohon nak berhenti dulu. Sebelum tu nak beritahu di luar sana, saya bawa doa. Doa memohon agar Allah Ta'ala bagi rezeki. Rezeki apa? Rezeki boleh bertaubat sebelum mati. Rezeki masa mati boleh mengucap la ilaha illallah.
rezeki selepas mati dapat syurga dan menikmati kenikmatan syurga. Saya bawa 1000 keping lebih. Tuan-tuan ambil lah berapa keping nak ambil pun, wali ke adik-beradik, wali ke anak-anak. Secara percuma, kalau isteri saya letak kalender tahun 2021, kalau tak kena hujan, pakai ambil juga percuma. Sebab itu semua saya cetak dengan menggunakan wang tuan-tuan. Wang kami Ustaz? Ya, wang tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk derma, duk sedekah dalam tabung ma'had sekolah kita tu, saya guna untuk kepentingan dakwah, penyebaran dakwah, mencetak bahan-bahan cetakan untuk penyebaran agama dakwah, doa, majalah dan sebagainya. Duit lebih, saya beli makanan-makanan asasi untuk pelajar-pelajar kita di Ma'had Dakwah Islam. Lebih lagi buat projek membangunkan komplek Ma'had Dakwah Islam. Bekalan bukan untuk saya seorang, untuk semua para penyumbang yang memberi sumbangan dalam tabung tu, kita gunakan sebaik-baiknya sumbangan tuan-tuan. Moga-moga mendapat rahmat kasih sayang Allah, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu tazkirah ringkas pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.